Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan PGSM dan juga rakan-rakan guru seluruh Malaysia yang mengikuti kami di channel YouTube Persatuan Guru STEM Malaysia. Okey, Alhamdulillah. Hari ini, malam ni, so kita dapat bersama-sama mengikuti, nak kata ulangan tu tak ada ulangan dah sebab semalam pun memang tak boleh nak bersiaran langsung. Okey. Jadi malam ni kita akan teruskan siri yang kelima, kursus online PGSM Microsoft Office 365. Okey. Baik, sebelum tu saya perkenalkan, saya adalah Cikgu Era, moderator pada malam ini. Dan malam-malam sebelum ni pun memang saya lah. Okay. Saya bertugas di SK Cyberjaya dari tahun 2012 hinggalah sekarang. Okay, kita tak nak cakap banyak lah sebab kita pun tak nak membuang masa. Jadi sebelum kita terus kepada pengenalan atau berkenalan dengan presenter kita pada malam ini, kita tengok dulu. Okey. Boleh nampak tak, Lock? Belum lagi. Belum lagi ya? Okey, dah ada. Ada. Okey. So sesi kita pada malam ini akan mengupas ataupun berkongsi berkenaan dengan Microsoft PowerPoint yang akan disampaikan oleh Puan Lok Shuping yang kini bertugas di Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, kursus ini adalah kursus yang dianjurkan secara percuma kepada semua ahli-ahli PGSM yang berdaftar. Okey, ahli-ahli PGSM yang berdaftar dan akan diberikan CJ lah melalui sistem yang telah dibangunkan oleh Persatuan Guru STEM. Manakala bagi yang mengikuti yang bukan ahli PGSM, kami nak maklumkan awal-awal, cikgu hanya dapat ilmu je lah. Kalau nak dapatkan CJ, maka joinlah kami sebagai Persatuan Guru STEM Malaysia. Okey. Untuk dapatkan info berkenaan dengan Persatuan Guru STEM, bolehlah melayari atau melawati FB Persatuan Guru STEM Malaysia ataupun melalui Telegram Info Guru STEM Malaysia. Cikgu-cikgu juga boleh melawat website kami iaitu www.pgsm.edu.my. Okey. Baik. Kalau cikgu tengok sini 21 hari bulan Jun. Kalau ikutkan semalam, tapi disebabkan semalam line terlampau tak stabil, maka kami mengambil keputusan untuk tunda kepada malam ini. Okey, baik. Untuk tidak melengahkan masa, marilah kita sama-sama berkenalan dengan penyampai ataupun presenter kita pada malam ini. Okey. Baik. Lok Shuping nama dia beri, pensyarah biologi Kolej Matrikulasi Kedah bermula tahun 2009 hingga kini. Beliau pernah menjadi guru sains dan biologi di SMK Penang Free 2008 hingga 2009. Pendidikan beliau sarjana muda sains dengan pendidikan kepujian biologi USM dan menyambung pendidikan ke peringkat sarjana pendidikan biologi di UFSI. Okey, antara penglibatan dan sumbangan beliau adalah pernah menyertai bengkel digital classroom 2018 hingga kini, mengendalikan bengkel pengaplikasian digital classroom anjuran KMK, bengkel penyediaan video PDPC 2017 sehinggalah kini,
Beliau juga pernah mengendalikan bengkel latihan dan penyediaan video PDPC, subjek latihan, mengendalikan bengkel dan penyediaan video PDPC, subjek anjuran KMK, Skype in Classroom 2018 hinggalah kini, mengendalikan sesi Skype in Classroom untuk pelajar KMK, Hour of Code 2019 hingga kini, mengendalikan sesi Hour of Code untuk pelajar KMK 2019 dan 2020. Beliau juga merupakan penyelaras Digital Learning Platform KMK 2016 hingga kini dan menguruskan akaun Digital Learning Platform KMK, College Matrikulasi Kedah. Antara pengiktirafan beliau adalah Microsoft Certified Trainer, Microsoft Innovator Educator, Edpuzzle Certified Trainer dan Trainer Digital Classroom bahagian matrikulasi KPM tahun 2019. Dan beliau merupakan juga fotografer tim dokumentasi bahagian matrikulasi KPM dan pernah mendapat Gold Medal International Student Affairs Invention, Innovation and Design Competition ISAID, Project Red Dissecting K. Okey, itu antara biodata beliau sebagai jurulatih. Jadi untuk tidak meringahkan masa, marilah sama-sama kita ikuti perkongsian beliau tentang Microsoft PowerPoint. Okey. Oops. Dipersilakan. Sekejap. Sekejap saya rasa macam tak ada kat YouTube. Tak keluar lagi? Suara. Oh, suara tak keluar, tak jelas. Sekejap saya rasa macam tak ada suara. Ada suara sekarang. Sekejap. Tak nampak pula chat sini. Cuba cakap. Boleh dengar sekarang? Hello. Okey dah. Tak ada. Okey. Okey kalau. Okey dah. Share screen sekarang boleh nampak tak? Belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Belum lagi, sekejap. Okey dah. Okey, dah. Okey, so saya mulakan teruslah. Oh, suara tak ada pula dah. Suara ada sekarang. Okey, suara boleh. Okey, suara dah okey. So saya share screen saya lah. Okey, so sebelum kita mulakan saya lah. Okey, so kejap. Okey, so sebelum kita mulakan so saya share screen saya lah. Kejap. Kak Ira, ada sound echo. Oh, Nabilah ni. Okey, Sekarang dah okey ke? Boleh. Teruskan. Okey, dah boleh. Okey, so sebelum saya mulakan, hari ini kita akan bincangkan tajuk The Power of Microsoft PowerPoint. Okey, so dalam versi PowerPoint yang saya gunakan pada hari ini adalah Microsoft PowerPoint 365.
Okay, so sebelum kita mula, kena pastikanlah kalau sesiapa yang menggunakan Microsoft PowerPoint 365, kena buat update kepada akaun masing-masing. Okay, so cara macam mana kita update Microsoft PowerPoint 365 adalah kita pergi ke bahagian file, pergi ke akaun, dan di bahagian sini kita ada, selepas kita klik dekat bahagian akaun, kita akan nampak bahagian sini Office Update kan. Okay, bagi setiap 1 bulan, at least kita kena update sekali lah supaya kita boleh dapatkan features-features baru di dalam Microsoft PowerPoint yang kita gunakan. Okay, so sekarang marilah kita tengok apakah features-features baru yang ada di dalam Microsoft PowerPoint dan macam mana kita boleh menggunakan Microsoft PowerPoint ni dengan lebih senang, lebih cepat dan menyenangkan kerja-kerja kita sebagai seorang guru. Okey, yang features pertama yang saya nak perkenalkan hari ini adalah design idea. Saya rasa design idea ni bukan satu benda yang semua orang dah biasa menggunakannya. Tapi ada juga sebahagian daripada kita tidak pernah tengok apa tu design idea kan. Okey, so apa tujuan utama penggunaan design idea adalah Microsoft PowerPoint membantu kita untuk membina satu slide atau mereka bentuk satu slide dengan lebih cepat. Contohnya, kalau saya adakan satu slide kosong dan saya type masuk saja satu title, contohnya design idea. Okay, so kenapa kita perlu gunakan design idea? Sebab dia simple to use and then dia easy dan lepas tu dia fast. Okay, so kita ada 2 point ini. Okay, dekat bahagian kanan pula, design idea akan bagi kita macam mana kita nak reka bentuk satu slide tersebut. Okay, so kita boleh pilih mana-mana design yang sesuai dengan perbincangan kita tanpa memerlukan kita sendiri yang masukkan ikon atau tanpa memerlukan kita pergi berfikir macam mana kita nak buat reka bentuk slide tersebut. So yang ni adalah untuk senarai dan kita juga boleh buat untuk slide tajuk. Contohnya, masuk kepada slide tajuk yang kosong, kita boleh masukkan apa-apa design sahaja di bahagian design idea. Okey, contohnya saya ambil design ini dan selepas tu baru saya masukkan title. Okey, so apa-apa sajalah title yang berkaitan dengan slide yang kita nak bincangkan. Okay, so macam mana kita nak buka design idea ni? So design idea, dia berada di ikon home tab di bahagian kanan skrin kita ada satu ikon design idea. Dan selepas kita dah pilih design, perasan tak ada pertukaran slide design yang berbeza. So sekiranya kita tidak suka design ini, saya boleh tukarkan dia kepada design-design lain dengan gambar yang sama. Okey, cara kedua kita menggunakan design idea adalah dengan tajuk dan seterusnya kita masukkan dengan gambar. Di dalam Microsoft PowerPoint 365 yang baru, kita sebenarnya ada banyak pilihan gambar bukan saja secara online tapi juga ada di dalam stock image. So, penggunaan gambar di dalam stock image, okay, di mana kita boleh dapatkan stock image ada di bahagian insert, pictures, pergi kepada stock images. Okay, di bahagian stock image ni kita boleh cari gambar yang bersesuaian dengan tajuk perbincangan kita. Contohnya tadi saya type in trees kan. Okay, kita boleh cari trees dan di sini dia akan keluar banyak cadangan. Okay, dan kita boleh ambil gambar ini dan insert ke dalam slide kita. Okay, dan seterusnya design idea akan keluarkan cadangan reka bentuk yang sesuai dengan tajuk yang kita masukkan. Okay, apa bezanya kita menggunakan stock image berbanding dengan online pictures? Okay, online pictures yang kita gunakan sebenarnya adalah gambar-gambar yang orang lain upload di dalam browser dan kualiti gambar tersebut bukan kualiti yang terbaik. Okay, stock image berbeza sebab stock image merupakan
Kualiti, dia merupakan image yang berkualiti tinggi. Size kualiti dia adalah HD dan ke atas, dan dia adalah royalty free, di mana kita boleh dapatkan gambar ini secara percuma dan tanpa kena charge lah. Sebelum ni kalau kita nak gunakan stock image secara online, biasanya kena berbayar. Okey, so yang ni adalah features kedua penggunaan stock image, di mana dia adalah update pada tahun 2019. Okey, so selepas kita dah masukkan gambar, kita dah bina slide, okey, menggunakan design idea, apa lagi kita boleh buat dengan design idea? Apa fungsi atau penggunaan design idea? Okey, yang baru adalah penghasilan background animation. So contohnya saya mainkan dekat sini. So yang ni adalah title slide yang saya buat. Okay, saya type masuk ocean dan perasan tak background yang saya gunakan ini adalah satu background yang animated. Okay, so animated background ini adalah sebahagian daripada features tambahan untuk design idea yang ditambah pada Disember 2019. Okey, apabila kita masukkan title, contohnya saya masukkan title ocean. Okey, selain daripada cadangan biasa yang merupakan tajuk dengan gambar sahaja, sekarang sebahagian daripada cadangan juga adalah tajuk dengan video. So yang ni adalah video yang dicadangkan. Okay, so tetapi seperti yang kita mention tadi, sebab animated background ini adalah video, maka size untuk Microsoft PowerPoint ini akan jadi lebih besar lah berbanding dengan slide PowerPoint yang biasa. So kalau kita nak gunakan animated background, kita boleh pilih, tetapi dengan syarat slide kita akan jadi lebih besar. Okay, so sini saya ada dua contoh animated background. So satu lagi adalah waters. Okay, so yang ni adalah oceans. Lepas tu yang ni adalah waters. So kita boleh bina animated background dengan menggunakan design idea. So yang ni adalah untuk bahagian pertama. Kita adakan design idea yang baru dan lepas tu pembinaan slide dengan lebih cepat. Okay, features yang kedua di dalam Microsoft PowerPoint adalah berkenaan dengan 3D model. Okay, adalah berkenaan dengan 3D model. So kita mulakan dengan satu slide yang baru. Okay, kita boleh masukkan 3D model melalui insert di bahagian 3D model. Okay, so apabila kita klik dekat bahagian 3D model, dia akan keluar sama ada kita nak pilih 3D model melalui file atau 3D model melalui online source. Okay, so kalau katakan kita ada objek 3D di dalam kita punya komputer, okay, kita boleh tekan dan lepas tu kita boleh insert model tersebut di dalam kita punya slide lah. Okay, so selepas insert, disebabkan dia 3D kan, so kita boleh pusing-pusingkan dia untuk cari angle yang kita nak. Contohnya saya nak angle ini dan yang ini adalah 3D model yang static. So boleh tak saya masukkan animation kepada 3D model yang static? Untuk versi 365 yang baru pada tahun ini terdapat penambahan animation yang dinamakan sebagai 3D animation. Okey, kalau kita tekan dekat objek 3D kita dan kita pergi ke tab animation. Okey, di bawah animation kita akan nampak ada kumpulan animation yang baru iaitu 3D animation. Okey, saya boleh pilih salah satu daripada animation tersebut dan lepas tu tukar efek kalau saya nak dia jump backward. Okey. Ya. Dan lepas tu dekat animation pane saya boleh tukar dia punya timing supaya dia jump dengan lebih cepat sikit
Okay, 1 second. Dan saya nak dia lompat 3 kali. Okay, contohnya. So yang ni adalah efek. So kita boleh masukkan 3D animation sebagai satu penambahan selain daripada kita gunakan 3D model yang biasa saja. So 3D model ini dibina menggunakan Paint 3D. So dalam sesi-sesi yang akan datang akan ada trainer lain untuk membincangkan berkenaan dengan Paint 3D lah nanti. Okay, so selain daripada masukkan 3D model melalui PC kita sendiri, kita juga boleh masukkan 3D model melalui library 3D yang ada. So online source, kalau kita tekan di bahagian library, kita akan nampak online 3D model yang banyak. Okay. So kategori-kategori ini perasan dekat depan sini, 3 dekat depan sini adalah animated model. So bermaksud model tersebut adalah boleh bergerak. Okay, boleh bergerak. Contohnya saya pilih animated animals dan lepas tu saya nak masukkan bees. Okay, tekan insert. Okay, animated 3D model akan ada size yang lebih besar dan semasa kita insert dia akan makan masa yang panjang sikit lah untuk insert. Okay, so semasa tunggu tu kita tengok dari slide. Okay, so tak apa, sebab slide terlalu lambat, kita terus tengok daripada 3D model yang saya sudah download. Okay, so yang ni adalah 3D model yang sudah download. Perasan, model tersebut adalah animated. Kita boleh hentikan dia daripada terbang atau kita boleh continue bagi dia bergerak. Okay, so selain daripada scene bees ini terbang, sebenarnya dia ada scenes yang berbeza-beza. Setiap satu animated 3D model yang Microsoft PowerPoint Library bagi, dia ada scene yang berbeza. Contohnya kalau saya tukar kepada scene 1. Okay, scene 1 adalah bees ini terbang. Okay, so terbang saja. Okay, tanpa bergerak. So lepas tu saya boleh double klik dekat sini, tukarkan dia kepada scene 2. Scene 2, okay, bees ini tidak bergerak. Dia berhenti di atas satu surface dan dia tidak bergerak. Okay, manakala bagi scene 3 pula adalah scene yang paling awal tadi lah. Okay, bees ini dia sedang nak terbang. Okay, sedang nak terbang. So kita boleh gunakan animated 3D model ini untuk menjadikan kita punya PowerPoint lebih menarik, terutamanya apabila kita bermain dengan scene yang berbeza lah. Okay, contohnya kita nak tunjuk bees. Bees tu kalau dia henti dekat surface, apa yang dia akan buat, atau dia henti di atas bunga, apa yang dia akan buat. Kita boleh masukkan gambar bunga dan lepas tu kita boleh layerkan dengan bees tersebut untuk wujudkan satu gambar yang ada interaction jadi antara model dengan gambar. Okay, so macam mana kita nak buat layering? So kita gunakan selection pane di bahagian home tab atau pictures format. Okay, kita boleh tarik pictures tersebut ke belakang dan lepas tu kita boleh letakkan bees ini di atas bunga dan lepas tu saya boleh kecilkan sikit size dan lepas tu saya boleh letakkan dia di bahagian bunga. Dan kalau kita playkan, okay, so dia akan jadi PowerPoint kita akan jadi sangat menarik sebab dia selain daripada 2D image, kita juga ada satu bees yang 3D animated. Okay, so yang ni adalah cara kita menggunakan 3D model. Sama ada
3D model secara animated atau 3D model secara static. So kalau static, adakah dia tidak boleh bergerak? So sebenarnya tidak, dia masih boleh bergerak. Contohnya kalau saya masukkan smiley face dekat sini, saya boleh masukkan transition 3D, animation, 3D animation, dan lepas tu kita boleh masukkan jump and turn kan. So untuk tunjukkan dia adalah happy. Okay. So kita juga boleh masukkan animation kepada emotion con ini, gunakan swing. So swing bermaksud dia bergerak kiri dan kanan. Okay, so dalam slide, okay, so dia akan tunjuk, okay, I'm sad. So ini adalah cara kita menjadikan slide kita lebih menarik. Selain daripada just menggunakan 2D image, sekarang kita boleh gunakan 3D image. So itu adalah features kedua yang utama, iaitu 3D model. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan terhadap drawing tab. Okay, drawing tab adalah satu tab di sebelah insert. So antara insert dengan design, kita akan nampak satu tab, nama dia draw tab. Okay, so draw tab ini sesetengah orang mungkin selepas kita buka kita punya PowerPoint 2016 atau PowerPoint 2019 tak jumpa draw tabs. So macam mana kita nak wujudkan draw tabs ini? Okay, so first kita pergi ke mana-mana sahaja tabs yang ada. Lepas tu di bahagian kosong belakang sini, right click. Okay, so pilih customize the ribbon. Dan selepas dia wujud customize the ribbon, pastikan dekat bahagian kanan draw ini ada tanda tick. Mesti ada tanda tick. Kalau tak ada, sila tickkan. Okay, so sila tandakan tick dan lepas tu tekan OK. So selepas tekan OK, draw tab ini akan wujudlah. So sekiranya kalau kita tidak ada tanda tick dekat bahagian tu, draw tab memang tidak akan wujud. Okay, so itu adalah cara macam mana kita wujudkan draw tabs di dalam Office 2016 atau 2019. Okay, so di dalam draw tabs adalah tempat di mana kita boleh mula untuk menggunakan digital inking. Okay, so di dalam draw tab kita akan ada paparan pen, pensel dan highlighter di bahagian pen sini. Okay, ruang di sebelah sini akan ada pen, pensel dan highlighter. Okay, so kalau saya buka satu slide yang baru. Okay, so apa fungsi pen ini? Sebenarnya senang lah. Kalau kita pilih pen, kita boleh tukar thickness pen ini. So tukar thickness, tukar warna, dan lepas tu kita boleh lukis dan kita boleh tulis apa-apa sajalah dalam slide. So itu adalah penggunaan pen, pensel dengan highlighter. So tiga-tiga ini adalah penulisan secara freehand di atas slide. So kenapa kita perlu gunakan digital ink? So kalau katakan kita lukis, takkan kita nak lukis macam ni saja kan? Okay, kenapa kita perlu menggunakan digital ink? So sebab salah satu sebabnya adalah sebab digital ink dia boleh menarik minat pelajar. Okey, salah satu sebablah kenapa saya menggunakan digital ink adalah sebab digital ink boleh menarik minat pelajar. Contohnya tadi kita ada satu slide kan? Slide tajuk. Okey, ada satu slide tajuk. So biasanya kita buat slide tajuk, kita akan type in title slide tersebut. Betul tak? Kita akan type in, masukkan text box dan kita akan typekan apa-apa sajalah title kepada slide ini. Okey, tetapi kalau kita buat berkenaan, biasanya especially dalam satu kelas yang panjang, pelajar akan rasa letih untuk tengok semua wording adalah di-type dengan huruf sahaja. So di sini kita boleh masukkan sedikit
sedikit unsur di mana kita boleh attract attentions of student. Contohnya saya boleh pilih satu pen dengan warna yang rainbow dan lepas tu saya boleh tulis dekat sini. Okay, so introductions of PowerPoint 365. Okay, so tulis dekat sini welcome. Okay, so welcome to the class of introductions of PowerPoint 365. So slide ini secara tulisan tu tidak cantik sangat lah, tapi slide ini dia sudah masukkan satu unsur yang berbeza dengan unsur formal yang kita biasanya guna di dalam kelas. So kalau kita masukkan digital inking ini, salah satu faedah yang kita boleh dapatkan adalah pelajar akan fokus. Okey, pelajar akan fokus, pelajar akan tertarik kepada slide yang kita sediakan sebab dia berbeza daripada apa yang biasa mereka nampak. Contohnya kalau saya mulakan satu penulisan, okey, saya kata, okey, so you are the best. Okey, so kita just tulis saja. Okey, so dan lepas tu kita hantarkan slide ini kepada student. Okey, student akan tengok, oh yang ni cikgu dia adalah ditulis oleh cikgu dia dengan tulisan tangan dia sendiri. Okey, so kalau pelajar kita terima slide ini, dia memang rasa dia akan rasa berbeza, dia akan rasa appreciate sebab cikgu dia tulis sesuatu dan hantar kepada dia. Walaupun semasa MCO, hari tu semasa MCO saya ada buat series card dan lepas tu semua tulis tangan dan buat satu lukisan komik dan hantar kepada student. Memang banyak student akan rasa terharu lah sebab cikgu dia sanggup ambil masa yang panjang untuk lukis komik. So kita boleh lukis apa-apa saja dengan menggunakan pen dekat sini. Contohnya kita boleh lukis komik kalau kita nak, okey, dengan menggunakan digital ink. So bagi sesiapa yang belajar sains, rasanya orang tua ni semua orang kenal kan. Okey, so siapa orang tua ni? Okey, so orang ni adalah Einstein. Okay, so kita boleh lukis Einstein. Okay, then Einstein said the student is best. So you are the best. Are the best. Okay, so itu adalah cara macam mana kita menggunakan secara commonnya menggunakan digital inking. Tetapi semasa dalam kelas, digital inking ni sebenarnya digunakan dengan lebih formal lah. Contohnya kalau cikgu, kita boleh gunakan digital ink ini untuk tanda jawapan pelajar. So kita boleh hasilkan satu slide. Okay, kita boleh hasilkan satu PowerPoint yang baru. Okay, contohnya dekat sini kalau saya hasilkan satu PowerPoint yang baru. Okay, dan seterusnya kita boleh masukkan soalan. Okay, kita boleh masukkan soalan. Kita boleh jadikan soalan ini di dalam bentuk diagram dan kita masukkan soalan. Soalan pertama, okay, contohnya ini soalan pertama dan lepas tu kita boleh masukkan soalan kedua. Label the nucleus. Masukkan soalan. Okay, label the nucleus. Questions. Label the nucleus. Okay. So saya boleh bina satu soalan, satu set soalan. Okay, PowerPoint slide saya yang ada 2 soalan ini dan lepas tu saya save secara online dan lepas tu saya boleh sharekan PowerPoint ini kepada student. Okay, saya boleh sharekan PowerPoint ini kepada student melalui link dan di dalam link ini pelajar boleh menggunakan draw tabs ini untuk
jawab soalan. Contohnya kalau saya dah send kepada pelajar, okey, pelajar boleh rujuk kepada soalan ni dan dia boleh pilih pen biru atau pen hitam untuk jawab soalan. Contohnya kalau dia nak jawab, okey, to continue, jawab C, to contain the genetic information. Dan lepas tu untuk soalan kedua pula, dia boleh buat labeling kepada nukleus. So macam mana nak label nukleus? Okey, so dia gunakan ruler. Okey, dia adjust ruler ke bahagian nukleus dan menggunakan roda di atas mouse kita untuk adjust angle ruler tersebut. Dan lepas tu student tu lukis. Okey, student tu lukis satu straight line. So apa penggunaan ruler ni? Di bahagian sini adalah kita nak lukis satu straight line di atas slide secara maya. Maksud secara, yang ni bukan pembaris sebenar, yang ni adalah pembaris maya di atas PowerPoint. Tapi kita boleh lukiskan straight line dengan, boleh lukiskan garis yang lurus dengan bantuan pembaris ini. So katakan dekat sini, okay, so pelajar, 3 orang pelajar label 3 benda yang berbeza. So pelajar A label sini, pelajar B label sini, pelajar C label dekat sini. Okay, so satu dokumen boleh hantar kepada banyak pelajar dan kita boleh tengok siapa yang buat labeling tersebut. Okay, so selepas siap label, okay, student boleh hantar semula link yang sama kepada kita. Dan selepas dia hantar kepada kita, okay, so cikgu boleh buat penandaan lah terhadap soalan tersebut. So macam mana kita tanda? Okay, so seperti tadi kita dah mention, okay, pilih pen merah. Okay, lepas tu rujuk kepada soalan. So what is the function of the cell membrane? So jawapan sepatutnya adalah A. So jawapan C itu adalah salah. So kita boleh tanda lah salah. Lepas tu cikgu boleh tulislah komen dekat tepi. Okay, so comment. So what is the comment? So do the corrections. Atau read the questions carefully. Read the questions carefully. Okay, so atau dia cikgu boleh highlightkan keyword. So keyword adalah cell membrane. Okay, keyword adalah cell membrane. Lepas tu notice. Okay, so bagi arahan. So tulis saja semua, siap tulis komen, siap tanda. Dan lepas tu boleh hantar semula kepada pelajar lah. Okay, so dekat sini slide kedua juga. Okay, kita boleh tanda. Okay, yang ni adalah betul, yang ni adalah salah, yang ni adalah salah. Okay, so lepas tu hantar semula kepada pelajar. So kalau pelajar nak rujuk macam mana, di mana pensyarah mula buat penandaan. Okay, so pelajar boleh gunakan ink replay untuk tengok. Okay, so dia tanda C dan lepas tu cikgu kata salah, jawapan adalah A. Dan lepas tu komen cikgu bagi adalah tulis di sebelah kanan slide. So semua ini sebenarnya boleh menggunakan ink replay. So tujuan kenapa perlu adakan ink replay adalah supaya pelajar-pelajar, terutamanya pelajar lah yang menerima digital ink, yang menerima semula komen daripada cikgu, dia boleh rujuk semula susunan arahan yang ditulis oleh cikgu kepada murid sendiri. So dia boleh tengok, okay, sebenarnya komen ditulis dulu, lepas tu baru notice cell membrane tersebut di-highlightkan. Okay, so itu adalah penggunaan ink replay. Okay, so yang ni adalah salah satu penggunaan dari segi digital ink. Okay, seterusnya digital ink juga boleh gabung dengan peta contohnya untuk menunjukkan jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya kalau saya nak masukkan peta di dalam PowerPoint, okay, macam mana kita boleh masukkan peta? Okay, yang paling simple adalah menggunakan add-ins di dalam PowerPoint. Okay, add-ins kita boleh dapatkan dari insert, tab add-ins.
Dan dari segi My Add-ins, okay, so kita boleh tengok semua add-ins yang ada di dalam PowerPoint kita. So untuk dapatkan peta, kita boleh gunakan Office Map. Okay, kita boleh gunakan Office Map dan tekan Add. Dan Office Map akan tunjuk dekat sebelah kanan slide kita. Dan lepas tu di sini kita bolehlah type in di mana kita nak cari, tempat apa yang kita nak cari. Contohnya saya nak cari Alostar. Okay, so cari Alostar dan seterusnya saya setting, saya nak size 4/3, size besar, dan lepas tu saya nak marker tersebut wujud dalam warna orange. Okay, dan saya tak mau ada address ditunjuk. Okay, so tutup. Saya nak besarkan sikit. Okay, saya punya peta. Dan lepas tu insert map. Okay, so selepas kita dah start map, okay, perasan dekat sini peta Alostar sudah dimasukkan. So peta ni, apa kebaikan yang kita gunakan PowerPoint 365 adalah dia semua di dalam satu page ini saja. Masuk dalam Microsoft PowerPoint sendiri saja, kita sudah boleh dapatkan peta, kita sudah boleh buat banyak perkara yang berbeza. Kira one stop center lah. Biasanya kalau kita gunakan PowerPoint 2007 atau PowerPoint 2013 sebelum ni, kalau kita nak dapatkan peta, kita kena tutup PowerPoint dulu, pergi ke Chrome dan lepas tu masuk Google Map baru boleh dapatkan peta yang kita nak. Tapi sekarang dengan bantuan Office Map, kita tidak perlu keluar daripada PowerPoint dan kita boleh terus saja dapatkan peta yang kita nak. Okay, so selepas kita dah dapatkan peta, contohnya kalau katakan saya nak pergi dari tempat A ke B, okay, katakan dekat sini, ni point A, saya nak tunjukkan, okay, dari point A, saya boleh jalankan straight saja sampai ke sini, okay, point B. So jalan ini akan ambil masa lebih kurang 15 minit contohnya. Okay, so saya boleh tunjukkan peta ni kepada student atau kepada siapa-siapa saja yang kita nak tunjukkan arah, dan lepas tu mainkan animation terhadap ink yang kita lukis ini. So saya grupkan dulu semua digital ink yang kita tulis dengan Ctrl G dan seterusnya pergi ke animation. Okay, pilih ink animation. Kita masukkan replay. Okay, so semasa kita mainkan slideshow, contohnya saya nak tunjuk, okay, so direction. Kita nak tunjuk directions to B. So macam mana kita nak bergerak daripada A ke B? So semasa pembentangan, semasa kita mainkan slideshow, dengan menggunakan ink animation ini, okay, saya boleh tunjukkan kepada orang ramai dari tempat A ke B sebenarnya jalannya adalah macam ni dan masa yang digunakan adalah 15 minit. Okay, so dia nampak dia lebih informal lah. So kalau katakan pembentangan, kita dah rasa boring terhadap pembentangan yang jenis formal, okay, kita boleh tukar sedikit dengan masukkan digital inking ini supaya pembentangan kita menjadi kurang boring. Okay, so habis dengan bahagian ini, saya cikgu biologi, so sebab tu saya banyak menggunakan digital ink lah, especially semasa saya nak ajar student saya melukis molekul. Okay, contohnya molekul ini sebenarnya saya dah siap lukis semua, lepas tu saya masukkan rewind inking dan hasil dia adalah, okay, kita boleh tunjuk cara melukis glukos dengan betulnya. Dan bagi cikgu-cikgu maths, yang ni adalah hasil dia. Kalau kita nak buat satu video penerangan cara menyelesaikan matematik, okay, kita sebenarnya boleh gunakan digital ink dan tunjukkan cara macam mana penyelesaian dilakukan. Okay, so yang ni adalah penggunaan ink animation dengan digital ink di bawah draw tabs. Okay, di bawah draw tabs. Okay, so
So seterusnya kita pergi kepada add-in, satu lagi add-in iaitu QR code. Tadi kita sudah cerita berkenaan dengan Office Map kan? Okey, berkenaan dengan Office Map, biasanya dekat end slide kita juga akan wujudkan satu QR code kan, yang biasanya kita akan suruh pelajar untuk scan me and then get the latest information, atau scan me and get the certificate link. Okey, so macam mana saya nak masukkan QR code? Okey, cara biasanya adalah kita akan tutup PowerPoint sekali lagi dan lepas tu kita pergi kepada browsers dan lepas tu search forming QR code. Di dalam PowerPoint sebenarnya dia ada satu add-in yang dia boleh bina QR code sendiri. Okey, kita pergi ke insert, pergi add-ins, sekali lagi pergi kepada my add-ins. Kalau siapa yang menggunakan Office 365 domain sendiri, maksud bukan domain kerja, boleh pergi store dan lepas tu insert lah. Tapi siapa yang menggunakan domain kerja macam saya, memang kalau you tekan store, dia akan keluar message ini. Sorry, Microsoft 365 has been configured to prevent individuals to get the Office add-in. So maksud kita kena minta admin dekat tempat kerja kita untuk add-kan add-in tersebut. Okay, so add-in yang saya sudah minta admin untuk tambah adalah QR for Office lah. Okay, so QR for Office. So di dalam QR for Office ini, okay, sebenarnya kita boleh masukkan URL sajalah kalau kita dah siap bina satu link kehadiran. So kita boleh terus paste link kehadiran tersebut di dalam URL sini dan dia akan bina QR code bagi kita. So atau kita boleh masukkan apa-apa saja jenis QR code yang kita nak. Contohnya saya customize satu, saya nak tunjukkan jawapan untuk soalan ini adalah A. Okay, so saya boleh type in A dan lepas tu adjust size untuk QR code tersebut dan lepas tu insert. Okay, so sebelum saya assign soalan ni kepada student saya boleh kata, okay, so as answers, scan me. Okay, answers, scan me, lepas tu saya letak QR code dekat situ. Okay, so selepas student siap buat soalan, bermaksud dia boleh guna phone dia untuk scankan jawapan, untuk scankan QR code yang kita bagi, untuk tengok apa jawapan yang betul. So itu adalah satu kelebihan lah di mana kita boleh masukkan QR code, kita boleh masukkan peta dan selain daripada ini kita juga boleh cari definition melalui PowerPoint secara direct dengan menggunakan quick lookup. Okay, so di mana quick lookup? Okay, so sebelum ni kita kena type in dululah photosynthesis. Okay, contohnya photosynthesis, perkataan yang kita nak cari definisi. Okay, kalau saya nak cari definisi, okay, pergi mana cari definisi? Okay, first kita pergi ke bahagian review. Okay, pergi ke bahagian review. Okay, pilih terms yang kita nak cari definisi dan lepas tu guna smart lookup. Di bahagian review, pilih smart lookup. Okay, kalau kita tekan smart lookup saja, di bahagian kanan slide kita, okay, akan wujud semua result yang kita boleh dapat berkenaan dengan photosynthesis. Okay, so kita boleh dapatkan cara pronunciation photosynthesis. Okay, kita boleh dapatkan pictures yang bersesuaian dengan photosynthesis dan apa kelebihannya. Pictures ini adalah pictures yang dia tunjuk semua ni adalah common creative. Maksud all common creative pictures. Kita boleh ambil saja pictures ni dan guna pakai di dalam PowerPoint slideshow kita. Okay, so ini adalah pictures dan seterusnya kita akan ada web result yang lain yang menunjukkan penerangan kepada photosynthesis. So yang ni adalah pictures smart lookup yang barulah. Okay, untuk bahagian photosynthesis, okay. Ya.
Kejap, ada siapa mas? Oh, okay. So kita akan sambung. Okay, so selepas Smart Lookup, okay, so apa lagi tambahan adalah translator. Okay, so kita dah masuk ke bahagian review, kita boleh terus tengok dari segi translator lah. Okay, translator di bawah review juga. Okay, apa penggunaan translator adalah untuk translate satu bahasa, yang ni bahasa English kan, kita boleh translate kan dia kepada bahasa-bahasa lain dengan menggunakan translator. So walaupun pelajar kita ada masalah untuk memahami satu nota yang penuh dengan bahasa English, sebenarnya dia boleh direct translate semua ini ke dalam bahasa Malaysia. Okay, kepada bahasa Malaysia. Contohnya kalau kita tukarkan word lain, okay, contohnya kalau kita tukarkan kepada trees. Ya. Internet kita dekat YouTube ni tengah hang. Hilang. Oh, okay. Sampai mana dah dekat YouTube? Dekat YouTube, dekat Digital Ink QR code yang masuk dekat soalan tu. Masuk dekat soalan, masuk bahagian sini. Nombor berapa 28. Betul lah, 28. No audio, paparan tak bergerak. So rasanya OBS punya ni. Oh, okay. Itulah sebab tak nampak. Yelah. Dekat YouTube. So, sekejap, cuba tanya. Kita tanya Bella kejap. Okay. Okay, dah. Belum lagi. Belum lagi. Okay. Mana Bella ni? Bella? Kalau belum lagi, rasanya boleh masuk Q&A kot. Sebab nampaknya dah pukul 10 dah. Apa? Q&A ada yang tanya. Apa ni, YouTube tengah loading. YouTube tengah loading. Ada 2 soalan lah daripada cikgu. Sekarang paparan tak gerak. Mana Bella ni? Paparan tak gerak. Sekejap, ada. Okay, soalan. YouTube dah okey. YouTube dah okey. Okay, tak apa. Kita tengok masa pun macam tak berapa cukup. Hello? Dah. Okay. Boleh dengar? Boleh. Okay, so kalau ada soalan tu boleh tanya soalan kot. Okay. Antara soalan yang ada ditanyakan, macam fungsi draw ni dekat PowerPoint 2013 ada, macam tak ada dia kata. Memang tak ada. 2013 memang tak ada. Dia kena 2016 dan ke atas baru mula ada. Lepas tu satu lagi, Cikgu Tan Ling Zi, dia kata dia 2016 pun tak nampak fungsi draw. Takut tersorok kat mana-mana ke? Yang tu tadi ada tunjuk kan? Okay, so nampak skrin saya kan sekarang? Nampak. Nampak kan? Okay, so boleh pergi ke mana-mana tempat kosong di bahagian ribbon. Okay, right click dekat bahagian kosong tu, pergi customize the ribbon. Dan selepas buka customize the ribbon tu, di bahagian kanan memang dia akan ada draw. Dia memang akan ada draw di
di dalam senarai. So cari draw tu, kalau siapa yang tak jumpa draw dekat 2016, bermaksud draw dia tak ada tanda tick dekat situ. Dia kena tickkan dan baru tekan OK. So draw tab tu akan wujudlah selepas tu. Tapi ada satu lagi syarat. Kalau katakan kita punya Office, ada dua versi Office di dalam PC kita, 2013 dengan 2016 dua-dua, dia akan ada konflik di mana draw tabs, ink animation dan 3D animation tidak dapat dimainkan. Itu adalah penjelasan lah yang biasanya boleh wujud atau potensi wujud berkenaan dengan draw tab. Okey. Soalan seterusnya daripada Cikgu Tan Lingzi juga. Dia kata add-in peta ni hanya versi 365 saja ke? Atau versi lain boleh ni juga? Versi 2016 dan ke atas semua ada. Maksud kita boleh insert add-in sendiri. Kalau kita guna 2016, 2019, kita boleh masukkan add-ins tu sendiri. Pergi insert, get add-ins dan lepas tu pergi ke store dan type masuk saja office map atau QR for office untuk dapatkan add-ins tersebut. Okay. Tapi kena cari sendirilah sebab secara default memang PowerPoint tak ada. Kita kena masuk pergi store dan cari add-in tu. Okey, kalau setengah-setengah laptop dia tak ada digital inking punya. So ada cara tak macam mana dia orang nak gunakan digital inking? Ya tu. Okey, ya tu saya kena stop share screen dulu. Saya kena share saya punya view. Okey, nampak muka saya kan? Okey, nampak. Nampak muka saya. Okey, so nampak tak benda yang saya pegang dekat sini? Okey, kita kalau nak jalankan digital inking, kalau komputer kita bukan touchscreen, ada dua option. Satu adalah guna mouse. Guna mouse dan lepas tu tulis sendiri. Yang tu memang susah lah. Option kedua adalah tambah aksesori tambahan. Contohnya saya akan tambah drawing tab lah. So saya akan ada satu tab untuk menulis dengan pen saya. Okay, so drawing tab ini tak perlulah beli yang mahal-mahal. Kalau kita pergi cari dekat Shopee pun ada 1,000 lebih punya, tapi ada juga berpuluh ringgit punya. Contoh saya punya 40 lebih sajalah satu. Tapi senang nak gunalah untuk digital inking ini. Okey, menarik. Okay, kalau phone pula kena ada stylus pen lah kalau nak tulis dekat atas phone kan. Okay. So ada soalan lain lagi? Setakat ni tak ada, yang tu je. Okey, yang tu saja. Sebenarnya kalau ikut hari ni ada banyak lagi ni. Ada banyak lagi untuk video semua tu tak sempat lagi kita bincang. Boleh ada lagi masa dalam 5 minit lagi yang boleh lagi tambah tu. Soalan boleh tambah. Boleh tambah. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain tu. Okey, boleh teruskan. Boleh teruskan. Kalau boleh teruskan tu saya tunjuk cara macam mana kita export video. Okay. Dan juga cara macam mana kita nak buat loops animation, loop slideshow lah. Okay, so kita pergi kepada export video dulu. Okay, contohnya kalau saya gunakan slide tadi lah, ada slide tadi yang kita bentangkan tadi. So kalau saya nak exportkan semua ini menjadi video, okay, caranya adalah kita pergi ke file. Sharing. Kita pilih export. Sharing tak nampak lagi. Oh, sharing tak nampak lagi? Tak masuk lagi. Okay, sorry. Kita pergi kepada slide tadi. Dah masuk. Okay, so kita pergi ke slide tadi. Kalau nak export video, kita ada dua cara untuk export video. Satu, export video dengan narration. Cerita narration lah, rakaman suara kita, atau video yang tanpa narration. So saya tunjuk yang tanpa narration dulu. Pergi ke file, pergi export dan pilih create a video.
Okey, selepasnya kita pilih Full HD. Kalau siapa yang nak upload ke YouTube tu kena Full HD lah. Kalau katakan nak hantar kepada student melalui phone saja, pilih 480p pun dah cukup lah. Okay, so kalau tak ada rakaman suara, kita just pilih don't use the record timing and narration. Tapi kita kena pilih berapa saat setiap slide itu kena ada. So bermaksud saya pilih, contohnya kalau saya pilih 1 saat, okay, dan lepas tu saya tekan create video, okay, dia akan suruh kita namakan lah video apa, nama apa, dekat mana kita nak letak video ini. Okay, jenis video pilih MP4 dan lepas tu save. Dia akan lari dekat, dia akan ada tendering dekat bahagian bawah sini lah. Okay, dan kita akan dapat satu video. Kita akan dapat satu video yang mana pergi. Okay, kita akan dapat satu video yang setiap slide itu akan lari satu saat sajalah. Maksud sangat cepat sebab tadi kita save 1 saat saja kan. Okay, so yang ni adalah video tanpa rakaman suara. So kalau video dengan rakaman suara pula, kita kena siapkan rakaman dulu. Okay, macam mana kita nak siapkan rakaman? Okay, pergi ke slideshow. Pergi ke slideshow dan lepas tu record slideshow. Okay, record slideshow. Dia akan masuk paparan di sini. Okay, selepas masuk paparan, dia akan mintalah kita untuk pilih sama ada kita nak buka rakaman muka kita di sebelah bawah sini. Sekarang tak boleh buka. Sekarang tak boleh buka sebab saya sharekan dengan Teams kan. So tapi rakaman suara tetap ada lah. So kita tekan record dan kita boleh play lah. Okay, so this is PowerPoint Microsoft. This is the power of Microsoft PowerPoint. Lepas tu slide kedua, design idea. Slide 3, chapter 1. Slide 4, trees dan 3D model. Okay, selepas siap record, okay, kita boleh hentikan, stop, dan seterusnya kita boleh main semula lah apa yang kita dah sebut tadi. Dia dah rakam dah. Dia akan ada satu ikon dekat sini menunjukkan rakaman. Okay, dan kita boleh replay. Okay, kita cuba dengar. So kita boleh dengar semula lah. So katakan kalau kita tak suka rakaman tadi sebab ada kesilapan, kita boleh clearkan rakaman kita. Okay, stop dan kita clearkan rakaman untuk slide ini. Clear the recording on current slide. Jangan pilih yang kedua. Kalau yang kedua, maksud kita padamkan semua rakaman suara tadi. Okay, kita pilih clear the voice dan lepas tu kita boleh rakam semula lah. Okay. And this is slide number 1. Okay, stop. Okay, menarik. Lepas siap kita rakam, kita dah puas hati, kita tutup dan kita tutup dah. Secara default dia memang akan play sendiri lah, masuk saja slide dia akan play sendiri. Okay, kita selepas dah siap, kita pergi kepada file, export. Okay, create a video. Kali ini kita guna use record timing and narration. Okay, so second span on each slide yang ni tak perlu peduli lah sebab dia memang tidak akan kacau banyak sangat. Okay, dia akan guna timing yang kita record tadi dan create video. Okay, so video kali ini adalah video yang ada suara lah, yang ada rakaman suara. Okay, sekali lagi dia akan ambil masa yang panjang jugalah untuk tendering. Okay, so itu adalah cara kita menghasilkan video dengan cepat melalui PowerPoint. Dan dalam PowerPoint kita boleh lakukan banyak benda lagi lah. Kalau kita tengok slideshow ini, selain daripada record slide, kita boleh jalankan rehearsal timing. Kalau kita nak praktis untuk pembentangan kan, kita boleh gunakan rehearsal timing untuk praktis. Dan selain daripada rehearsal praktis, kita juga boleh
present online dekat bahagian sini. Katakan kalau saya dah save slideshow ni, saya boleh savekan dia ke OneDrive kita dan kita boleh present online kepada student kita. So kita tekan saja, kita boleh sharekan satu link dan student semua boleh tekan link tu dan dengar secara live pembentangan kita dengan student kita melalui present online. Okey, itu untuk bahagian slideshow lah. Present online tu dia apa ni, ada perlu masuk mana-mana ke atau macam mana? Kita akan dapat satu link sebab kita presenter kan, kita akan dapat satu link. Selepas kita upload kita punya video, kita punya PowerPoint ke OneDrive, kita akan dapatkan satu sharing dan link itu kita bagi dekat student. Student klik saja dia akan automatically link kepada PowerPoint itu. So memang dan dia boleh dengar suara kita lah, bermaksud semasa dia nampak slideshow tu kira dia live dengan kita. So kita presenter akan nampak berapa orang sekali dengan kita pada masa tu. So itu adalah untuk bahagian present online. Okey, Ajak Rosie ni ada tanya Microsoft 365 ni ada offline ke? Yes, of course ada. Yes, tapi kena belilah. Ya betul. Kalau yang apa ni PGSM kita ni memang kita akan dapat free. Tapi online lah, nak dapatkan secara offline tu so kita kena belilah. Ya Okay. betul. Okay, so tak ada dah soalan-soalannya. Okay, Tan Aileen kata terima kasih atas perkongsian the power of Microsoft PowerPoint yang menarik dan bermanfaat. Saya tengok tadi ada dia kata masa nak savekan video tadi, dia ada tulis publish to Microsoft Stream. Maknanya kita gunakan video pembentangan kita ni ke stream. Ya betul, boleh terus kepada stream. Dan orang yang sama organisation tu dia boleh rujuk lah. Dia boleh rujuk sebagai rujukan, semua orang di dalam organisation yang sama boleh rujuk melalui stream. Menarik. Itu akan dimasukkan dalam sesi siri yang keseterusnya. Itulah tak cukup masa. Ada banyak lagi sebenarnya tapi tak apa, nanti kita Nila balik dengan bos Cikgu Suhaili, okey, untuk siri yang kedua PowerPoint. Banyak benda-benda yang menarik. Banyak yang nak tanya lagi ni. Comic characters ada lagi tak disentuh tu. Comic character tak sempat tadi sebab kalau masuk tu lagi panjang cerita dia. Okey, baik. Rasanya masa kita pun dah pukul 10 lebih 10:07 dah sekarang. Kita pun dibagi masa hanya 1 jam sahaja. Tu sebab tak nak buang masa tu. Okey. Sebab masa terlampau. Okey. So terima kasih diucapkan kepada Cikgu Lot atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan bermanfaat. Okey, sebelum ni yang kita tahu cuma sedikit-sikit je, tapi malam ni banyak sangat perkongsian yang sangat menarik dengan penggunaan digital ink apa semua.